Kalau boleh datang ke Melbourne ni ya, berbanding dengan thousands, ribuan lain pelajar yang mendapat result mungkin hampir sama. Tapi ada lagi golongan yang dipilih tak mendapat peluang tersebut, bahkan diberikan pula dengan bantuan-bantuan keuangan dan sebagainya. Okay? Jadi kita kena menggunakan peluang yang diberikan, amanah ini. Tak, amanah yang diberikan ini oleh orang Islam di negara kita untuk kita pay back, bayar balik dengan cara menjadi hamba Allah yang bertakwa di hadapan Allah SWT. Kerana orang yang bertakwa lah yang akan sedar tentang amanah tersebut dan bertanggungjawab untuk melaksanakan amanah yang diberikan oleh Allah SWT, mengikut sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi bila mana Allah SWT menjadikan hati mereka itu sedemikian rupa, maka akal-akal mereka juga tidak sampai kepada keputusan untuk beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menyatakan kebenaran apa yang diberikan melalui baginda Nabi Muhammad SAW. Okay. Cuma disebutkan di sini ulama berbincang sikit sebanyak berkenaan dengan bolehkah perkara itu terlucut daripada mereka, meterai tersebut, meteri tersebut bolehkah ditanggalkan daripada jiwa-jiwa mereka, okay, dengan izin Allah SWT juga. Jadi ada para ulama yang mengatakan dengan hanya taufik daripada Allah SWT sahajalah mereka ini mungkin boleh kembali ke jalan Allah SWT. Kalau tidak, mereka akan kekal dalam keadaan meterai tersebut masih masih tersimpul kat situ, kuat, dan hawa nafsu mereka lah yang akan menjadi pembuat keputusan dalam tindak tanduk mereka yang menyimpangkan mereka ke arah daripada arah jalan Allah Subhanahu Wa Taala yang sebenar-benarnya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Okay? Jadi di sini kita nampak bahawa hal hidayah ini adalah daripada Allah SWT. Kita baca ayat walladzina tadaw zadahum huda. Mereka yang Allah SWT berikan hidayah, tunjukkan jalan, senangkan jalan ke arah hidayah Allah ini, akan ditambah dengan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala lagi, wa atahum taqwahum, dan mereka ini akan diberikan dengan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila mendapat hidayah daripada Allah, maka akan disenangkan jalan untuk mendapat takwa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat seterusnya, walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Itu adalah tafsiran bagi ayat berkenaan dengan takwa tadi. Dan sebaliknya, orang yang menerima petunjuk ke jalan yang benar, Allah menambahi mereka dengan hidayah, petunjuk, serta memberi kepada mereka dorongan untuk mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah at-tamu 'alal qalb. Jadi hidayah dan akal fikiran itu tidak bersatu. Okay? Tidak bersatu. Tidak melahirkan satu kesinambungan untuk mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Okay? Jadi kalaulah diberi hidayah, sememangnya akal fikiran yang tidak dimeterai oleh Allah akan terus membawa kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi akal fikiran yang tidak ada hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka akan membawa kepada jalan yang menyimpang. Sebab itulah kita kenali sifat-sifat orang munafik ini. Allah SWT sebutkan dalam surah Al-Baqarah, muka surat yang ketiga daripada Al-Quran Al-Karim itu, mereka ini yastahzi'un. Okay? Mereka ini akan sentiasa mempersenda-sendakan ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Jiwa dan akal mereka tidak mampu menerima kebenaran. Okay? Jadi taufik Allah Subhanahu Wa Taala sajalah yang boleh melunturkan sifat tersebut. Jadi Allah Taala akan bagi taufik kepada orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala juga. Qala Ta'ala, al-ayat 18, okay? Ayat ke-18. Qala Ta'ala, "Fahal yanzuruna illa as-sa'ata
an ta'tiyahum baghtah faqad jaa'a asyratuha fa anna lahum idza ja'atuhum zikra. Okay, sebelum bercakap berkenaan dengan ayat ini, mungkin ada beberapa perkara yang kita boleh sebutkan dalam ayat sebelumnya. Sebenarnya bila mana Allah SWT sebutkan berkenaan dengan golongan yang keluar daripada majlis baginda Rasulullah SAW tadi, bila mana Allah SWT sebutkan ulaika alladzina taba'allahu ala qulubihim, okay, mereka yang Allah Ta'ala meterai jiwa mereka ini, disebutkan, okay, sifat-sifat munafik dan keadaan-keadaan mereka ini dengan perbuatan minhum may yastami'u ilaika hatta iza kharaju min indaka qalu lil ladzina utul al-ilma maza qala anifa. Okey, perbuatan yastami'u ilaika rupa-rupanya antara kaedah, okey, kaedah yang terbaik ialah al-istima'. Kaedah untuk mendapatkan sesuatu adalah al-istima', iaitu mendengar. Sami'a maksudnya sami'a yasma'. Al-istima' pay attention dengan mendengar, dengan cara mendengar. Macam kita sekarang ni, saya bercakap, anda mendengar. Kalau kita ada tip ceramah pun kita mendengar ceramah, memerhati menggunakan telinga. Jadi orang yang tidak dapat melihat pun sebenarnya dia boleh menerima maklumat melalui pendengaran. Master ini kita boleh musyahadah, boleh tengok perbuatan ataupun kelakuan pelaku, okay, menghasilkan akibat tertentu. Tetapi dengan pendengaran, manusia juga boleh menghasilkan keputusan bila dia dengar, dia faham atau tidak faham. Jadi dengar adalah al-istima', adalah di antara jalan yang terbaik. Okey, sebab itulah cuma tak sama di sini dengan sifat orang yang mendengar. Sebahagian daripada mereka itu adalah orang yang munafik. Kenapa disebutkan demikian? Okey, minhum man yastami'u ilaika hatta idza kharaju min indika qalu lil ladzina utul ilma. Ada dua golongan. Orang yang dengar tadi, yang keluar, kemudian terus seraya mempersoalkan, mempersendakan apa yang mereka dengar, dan mereka ini bercakap dengan satu golongan lagi yang disebutkan di sini, qalu lil ladzina utul ilma. Siapakah qalu alladzina utul ilma? Siapakah mereka yang disifatkan sebagai alladzina utul ilma? Ianya adalah daripada kalangan sahabat baginda Rasulullah ridwanullah alaihim yang lain ajma'in. Okey, selain daripada yang nifak tadi, beberapa orang yang nifak tadi, yang selebihnya adalah sahabat-sahabat yang mengambil pemberitaan satu-satu khabar terus daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara mendengar. Okey, jadi ada riwayat, okay, yang lain yang menyebut bahawa di antara sahabat-sahabat tersebut ialah, okay, yang merupakan penulis Al-Quranul Karim, okay, yang disebutkan di sini Ibnu Abbas dan lain-lain lagi, seperti mana yang juga disebutkan dalam surah Al-Ahqaf, kalimah yastami'una, sama juga disebutkan yastami'una ilaika, yastami'una Al-Quran, okay, yastami'una Al-Quran. Okay. Jadi mereka ini antaranya ialah Abu Darda, Ibnu Abbas dan Abdullah bin Mas'ud, yang kita tahu mereka adalah di antara penulis-penulis Al-Quranul Karim dan pembawa-pembawa Al-Quranul Karim yang telah memberikan jasa yang sangat besar, okay, untuk tertulisnya mushaf yang ada pada hari ini. Jadi dia kata ana minhum wa su'iltu fi man su'ila. Okay. Riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud kata, aku daripada kalangan mereka, okay. Alladzina utul ilma itu dia kata artinya ada al-mulazimuna li majlisihi, mereka sentiasa datang ke majlis baginda Rasulullah. Wa ana minhum, dan aku salah seorang mereka bila mana aku ditanya perkara tersebut.
Dia tidaklah kata pergi akulah gitu kan. Bila dia tanyalah, nah, ini sifat antara akhlak yang kita boleh belajar daripada para sahabat radhiyallahu alaihim. Dia tidak pergi buat periktaran. Okey. Mana-mana gitu tak? Mana-mana apa? Secara apa dah? Secara orang tak tanya pun tak. Bila mana orang tanya, dia kata bahawa aku daripada kalangan yang dimaksudkan sebagai alladzina utul ilm. Okey, sebab itulah kita belajar daripada para sahabat radhiyallahu alaihim, kerana mereka golongan yang ada khususiyah, ada banyak sangat keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey. Muslimin muslimat yang mati Allah, ikhwah akhwat yang mati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ada dua ayat pada malam ini, okey. Ayat ke-15 dan 16 yang mana kita boleh belajar berkenaan dengan perbezaan yang jelas di antara dua golongan, okey. Seperti mana juga ayat yang ke-12 sebelum ini, Allah SWT berikan syurga kepada yang kekal kepada yang beriman dan neraka yang kekal kepada orang kufur. Sebab itulah ayat 15 menyatakan tidak akan sama sekali, okay, antara ahli syurga Allah SWT yang diberikan dengan al-jannah, dengan syurga Allah daripada berbagai bentuk, okay, sungai daripada air, sungai daripada susu, sungai daripada arak, sungai daripada asal, madu. Ada orang tanya kan, macam mana bentuk sungai tersebut? Dia suruh bayangkan. Macam mana nak bayangkan kan? Benda yang ada di syurga Allah Subhanahu wa taala ini tidak mampu untuk dibayangkan oleh mata yang melihat. Okey. Apa? Dalam patahnya mala ainun ra'at wala uzunun sami'at. Enggak, benda yang tidak boleh dibayangkan dengan mata kepada yang melihat dan juga telinga yang mendengar. Okey. Sebab itulah dimaksudkan tadi sama ada ianya adalah tashbih, satu tashbih, satu perumpamaan yang tinggi, ataupun perumpamaan yang kita boleh kata ianya adalah perumpamaan yang sama, ataupun bentuknya adalah sebahagian. Sebenarnya semuanya adalah untuk memberikan kepada kita kefahaman betapa bentuk al-jannah itu begitu. Tak? Jadi kalau ditanya, ada pendawah kita ditanya, macam mana bentuk syurga? Dia kata susah nak jawab sebab dia pun tak pernah pergi lagi. Ada orang yang pernah pergi? Angkat tangan. Tak ada manusia yang diberikan peluang melainkan orang yang istimewa, kan? Nabi Muhammad boleh tengok keadaan-keadaan yang berlakukan di syurga dan neraka supaya Nabi balik dan beritahu dalam Isra dan Mi'raj itu macam mana keadaannya, macam mana akhlak-akhlak yang buruk dan macam mana pula akhlak-akhlak yang orang yang berjaya yang masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu adalah sebahagian daripadanya. Arduha ka'ardis samawati wal ard. Macam mana kita nak bentuk al-jannah itu? Arduha, keluasan dia seperti keluasan langit dan bumi. Okay? Memang perkara yang kita tidak mampu untuk describe, tidak mampu untuk bayangkan. Itu adalah bukan bayangan seperti mana bayangan kemampuan yang ada pada baca indera kita hari ini. Tetapi begitulah rupa bentuk. Okay? Bila Allah SWT sebutkan berkenaan dengan air, madu, arak dan sebagainya, perkara yang kita boleh bayangkan, perkara yang kita boleh nampak. Kalau benda yang kita boleh nampak sebegitu, kita ada rasa ada kelazatannya, tak minum air rasa dari menghilangkan dahaga, alhamdulillah, syukur kepada Allah Taala. Tak. Kalau tak minum air macam mana? Tak ada air nak mandi pun dah satu kesusahan dalam kehidupan. Apalagi kalau tidak ada air untuk minum. Itu adalah nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Saya boleh bayangkan macam mana orang Arab pula kan, di negara Arab tersebut, bila diberikan perumpamaan begini, mereka itu tidak mempunyai sumber yang seperti yang kita ada, keadaan mereka tersebut. Okay? Jadi makanan, minuman ataupun benda-benda yang diumpamakan di sini adalah perkara yang berkaitan dengan kehidupan seharian, supaya manusia boleh imagine, at least dia boleh buat sedikit sebanyak perbandingan. Tetapi kehendak Allah SWT tentu sekali, okay? Diberikan dengan diberikan dengan ketinggian, diberikan dengan kenikmatan yang tidak akan sama dengan apa yang ada di syurga dunia yang sementara ini. Okay? Dan yang kedua, kita belajar berkenaan dengan golongan, yang mana golongan yang juga bersama-sama dengan baginda Rasulullah, mereka juga memerhatikan
mendengar dalam majlis-majlis ilmu yang mereka menghadiri majlis-majlis ilmu, seperti mana juga orang yang diberikan ilmu yang di kalangan para sahabat radhiyallahu alaihim ini menghadiri majlis tersebut, tetapi rupa-rupanya pemahaman mereka tidak sama, kerana bila mana mereka keluar daripada majlis tersebut, mereka mengejek-ngejek apa yang telah disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Jadi nak berikan juga satu hidayah ataupun hidayah yang saya masukkan sebagai satu pengajaran yang kita boleh ambil, bahawa kita perlu mengambil manfaat walaupun sedikit mungkin dalam majlis ilmu seperti kita atau majlis ilmu lain. Benda yang disampaikan itu mungkin hikmah-hikmah daripadanya jumlahnya adalah sedikit, 5% saja ataupun 1%, tetapi sebagai orang yang beriman, sebagai orang taat, kita mengambil pengajaran daripada apa yang telah disampaikan oleh para ulama kita di dalam mereka memahami ayat-ayat Al-Quran Karim berdasarkan kepada kefahaman dan keilmuan yang diberikan oleh Allah SWT. Sebagai contohlah, Syekh Al-Imam Ibn Ashur ini sebenarnya buku tafsir dia itu pentafsirannya adalah sangat detail. Kalimah-kalimah yang dirasakan perlu untuk diceritakan, maknanya akan diceritakan. Seperti yang saya sebutkan, tengok kalimah al-istima'. Even kalimah al-istima' itu diberikan contoh yang macam-macam. Bukan al-istima' pendengaran atau mendengar seperti mana ayat-ayat yang lain-lain. Nak kata bahawa bila dia mentafsirkan satu ayat, dia menggunakan tafsir bil ma'thur sebagai metodologi dia, sebagai cara mentafsirnya, menggunakan tafsiran dengan ayat-ayat yang lain selain daripada kemahiran bahasa Arab yang ada. Dia rujuk kepada penggunaan bahasa tersebut di kalangan orang Arab sebelum ini. Jadi selepas itulah dia sampai kepada maksud yang paling dekat dengan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ijtihad daripada dia. Jadi kita nak appreciate kan, sebagai menghadiri majlis ilmu ini, kita mengambil mungkin satu kalimah atau satu jumlah sahaja, tetapi biarlah jumlah tersebut, kalimah tersebut memberikan kesan kepada saya yang menyampaikan dan kepada ikhwan dan akhwat yang mendengar. Semoga ia boleh memberikan kita, memudahkan jalan kita untuk bersama-sama di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya rasa setakat itu saja untuk malam ini. Mungkin kalau ada masa lagi boleh kita panjangkan, boleh kita besar perbincangan, ataupun mungkin ada penerangan dan juga siapa-siapa yang nak share dalam majlis ilmu ini, dipersilakan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.